billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Alhamdulillah, harapnya semua dalam keadaan baik, sihat-sihat, sejahtera. Dan pada hari ini kita akan membicarakan satu topik berkaitan dengan amal ibadah kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan solat jamak dan juga kasar bahagian yang kedua. Dengar je bahagian ibadah ni macam dah boleh agak je kan. Siapa tuan guru yang akan kita bawakan kepada anda pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, iaitu dikenali sebagai Dr. HD. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sebab para penonton kita ni jenis suka berjalan. Jadi topik ni memang cukup penting untuk kita. Tambah pula Ustaz, esok insya-Allah saya akan pergi menunaikan umrah. Alhamdulillah. Cuma Ustaz, bila kita melihatkan pada topik kita solat jamak dan kasar ni kan, orang kadang confuse Ustaz, jamak, kasar, takdim, takhir, tapi yang paling confuse Ustaz, bila kita sebut jamak ni dia kena bermusafir. Orang kata musafir, kau kalau duduk lama-lama kat sana jadi bermukim pula. Lepas tu bermastautin. Aduh, apa benda ni? Dia jadi confused Ustaz. Sebelum kita nak melanjutkan perbincangan kita dalam bahagian 2 solat jamak dan kasar ni Ustaz, yang mana anda semua para penonton sekalian, pada hari ini anda sedang menyaksikan secara langsung Tanyalah Ustaz dengan topik solat jamak dan kasar bahagian 2, dan anda juga boleh menonton siaran ini secara HD, sesuai Dr. HD kan, di www.tonton.com.my. Baik, kepada para penonton sekalian, sebelum kita mulakan perbincangan kita nak tahu juga istilah-istilah tu Ustaz. Musafirnya, mustautinnya, mastautin Ustaz Bermastautin. Mustautin pula dan bermukim ni. Apa istilah-istilah tu Ustaz? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita kesempatan, nikmat dan peluang yang Allah berikan. Semoga dengan peluang yang diberikan oleh Allah dapat kita gunakan untuk mengabdikan diri kepadanya. Terima kasih kepada Dai Aiman. Semoga Allah merahmati, Allah meridai, insya-Allah. Semoga pergi dan balik dalam keadaan selamat, mendapat umrah yang makbulah insya-Allah. Dai Aiman saya tengok manis ni macam saya. Sama manis ni macam sama. Alhamdulillah, ceria. Semoga Allah meridai dan merestui insya-Allah dunia dan akhirat kita. Kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah memberikan kebaikan kepada semua yang memberikan yang terbaik. Dan tidak dilupakan para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang solat jamak dan qasar, kita telah membicarakan pada bahagian 1 minggu lepas. Pada minggu ni kita nak lebih dalam lagi, kita nak tahu bagaimana perkiraan 3 hari. Kemudian kita nak tahu juga mengenai solat sunat rawatib. Ada orang kadang-kadang dia solat sunat rawatib dia tak pernah tinggal. Bila musafir, bila yang dia nak lakukan solat sunat rawatib ni, kita akan bicarakan nanti dalam praktikal. Cuma dalam mukaddimah ni, bila kita sebut tentang jamak, secara ringkasnya, jamak ni adalah yang mana kita menghimpunkan, iaitu yang boleh menghimpunkan zuhur, asar dan maghrib serta isyak. Maknanya zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Kemudian jamak ni terbahagi kepada 2. Satu, jamak takdim. Maknanya jamak takdim ni asar bawa ke zuhur. Maknanya waktu asar tu kita tak semayang lah. Solat waktu asar tu kita dah bawa siap-siap pergi ke waktu zuhur, buat pada waktu zuhur. Itu jamak takdim. Begitu juga dengan isyak, bawa pergi waktu maghrib. Jamak takhir pula adalah melewatkan. Maknanya melewatkan apa? Solat zuhur tu kita tak buat pada waktu zuhur. Zuhur ni kita pergi buat pada waktu asar.
Begitu juga dengan maghrib. Maghrib kita tak buat pada waktu tu, tetapi kita bawa pergi waktu solat isyak. Itu disebut jamak takhir. Dan di sana juga ada istilah yang dinama sebagai qasar. Qasar ini iaitu memendekkan. Daripada 4 rakaat dia boleh 4 je. Ini sepakat ulama kata 4 rakaat jadi 2. Yang 3 dia tak boleh jadi 2, dia tak boleh potong 2 tinggal 1 ataupun yang 2 tak perlu solat menjadi subuh. Dia 4 rakaat menjadi 2. Itu disebut qasar. Kemudian di sana ada istilah disebut musafir, mustautin dengan muqim. Apa perbezaannya? Bila sebut musafir, dia mesti cukup syarat dia. Minggu lepas kita dah bicara, antaranya musafir, bila sebut musafir, dalam fiqhul manhaji dia kata 81 km. Ada ulama' membahaskan. Sebab dalam mazhab Syafi'i saja dia meletakkan 2 marhalah. Kalau mazhab lain dia anggaran. Anggaran. Sebab tu kata ada yang bermusafir 1 hari 1 malam. Barulah dikira musafir. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita sendiri di Malaysia ni kebanyakan dan di rantau Asia ni kebiasaannya, maka bila sebut mazhab Syafi'i, bila sebut musafir ni dia mesti 2 marhalah. 2 marhalah ni 81 km. Baik. Nanti kita akan bacakan hadis Nabi SAW. Itu disebut musafir. Yang kedua, bermustautin. Bermustautin ni maknanya dia tinggal di sana lebih 3 hari. Itu disebut bermustautin. Kalau mukim pula, dia memang tinggal di situ. Memang duduk di situ. Memang dia dah orang situ. Itulah yang disebutkan perbezaan antara musafir, bermustautin dan juga bermukim. Dia sebab apa, Da'i Aiman? Kadang-kadang dia implikasi tu ada. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, saya niat saya nak pergi sana 5 hari. Adakah saya boleh buat orang kata jamak qasar, ataupun sampai-sampai saya tak boleh buat, ataupun yang kebiasaan orang kata sampai tu walaupun 5 hari, 3 hari tu boleh buat jamak qasar dulu. 2 hari tu nanti. Yang ni kekeliruan sebenarnya pada istilah. Bila kita sebut musafir, maka kita tahu musafir ni bagaimana. Yang kita akan letakkan nanti, kita akan dah buat jadual dia siap-siap di papan putih. Kemudian bila bermustautin ni pula, bila kita dah niat sana nak duduk 5 hari, 6 hari, itu dah kira bermustautin. Bila sebut bermustautin, ada tak kita sebut musafir? Tak. Maka tak boleh buat lah. Itu dia punya konsep dia. Bila sebut dah bermustautin, maknanya lebih daripada 3 hari, dia dah tak boleh nak buat untuk jamak qasar. Tapi dalam perjalanan tu boleh, Ustaz? Dalam perjalanan tu boleh. Okey. Nanti kita akan syarahkan. Nanti. Bila sebut mukim lah, memang lagi tak boleh. Kepada mana yang tak boleh ni? Ada orang keliru pula. Dia kata, Ustaz, yang tak boleh adakah jamak dan qasar? Tak. Qasar saja yang tak boleh. Jamak boleh. Jamak ni yang menghimpunkan antara zuhur dan asar, sama ada jamak takdim, jamak takhir ni, dia ada beberapa sebab kata para alim ulama. Baik. Ada 4 sebab. Yang pertama, musafir. Ustaz, saya tak musafir. Boleh yang kedua. Yang kedua, sebab apa? Mungkin disebabkan hujan yang lebat. Tetapi ada syarat pula. Hujan lebat ni, dia mesti hujan daripada solat zuhur itu, kemudian nak pergi kepada jamak tu tadi, jamak takdim tu, mesti nak buat asar kejap lagi, nak buat jamak ni, mesti dalam keadaan hujan juga. Dan dia hujan yang bukan hujan rintik-rintik, hujan yang membasahi baju. Ini syarat ketat yang ulama sebutkan. Kemudian dia pula ada syarat dia, nak pergi ke masjid tu dalam keadaan sukar. Sebab zaman dulu lumpuh, dalam keadaan kita naik kereta, sekarang ni senang. Maka kata ulama, tak berapa sesuai untuk kita nak buat dalam kadar hujan yang biasa. Kalau yang luar biasa, ribut dan sebagainya, di sana ada syaratnya. Itu yang kedua. Maknanya boleh jamak ketika musafir, ketika hujan. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan contohnya peperangan, boleh. Yang keempat, dalam keadaan darurat. Darurat ni antaranya disebut sakit yang terlalu sakit. Contoh dia buat dialisis, ataupun doktor, ataupun bomba yang nak memadamkan kebakaran yang menyelamatkan nyawa, doktor yang menyelamatkan nyawa, ataupun abang-abang polis, abang-abang askar yang menjaga keamanan negara yang terpaksa untuk jaga. Kalau dia tak jaga, maknanya akan jadi masalah.
maka di sana boleh dilakukan jamak walaupun tak musafir. Sebab tu kena faham sungguh-sungguh tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dalam program Tanyalah Ustaz, maka itulah yang disebutkan oleh ulama, jamak boleh dilakukan ketika musafir dan boleh juga dilakukan ketika tidak musafir seperti yang disebutkan tadi. Maklum kita dah kut kening dah kat rumah tu, musafir, mukim kan. Relax dulu. Lepas ni Al-Fadhil Ustaz akan tulis kepada kita dekat atas whiteboard dan kita boleh faham dia start 24 jam ke macam mana ke kan. Selepas ini, para penonton sekalian, Ustaz kita nak raikan soalan di Facebook boleh Ustaz? Boleh, kita bersama dengan Ramde Seru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Aiman, saya ingin bertanya, apakah hukum jika seorang telah belajar cara-cara solat jamak dan kasar tapi masih was-was untuk melakukan buat pertama kali, takut berlaku kesilapan sama ada niat, waktu antara waktu atau terlebih dan terkurang rakaat? Mohon nasihat Ustaz. Dah belajar ni tapi confused lagi. Baik, terima kasih kepada Puan Ram Desaru ni duduk kat Desaru ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut tentang kita kadang-kadang nak buat tu kita rasa risau, takut. Sebab tu kalau orang pergi dia mesti ada guide. Contohlah kalau kita ada orang yang pandai sedikit, kita minta macam mana kalau saya buat macam ni betul ataupun tidak. Sebab tu dalam program Tanyalah Ustaz kita buat praktikal. Supaya apa? Orang nampak. Nabi SAW sebut, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Exactly cara macam mana Nabi solat tu yang kita nak buat. Jadi, yang pertama kalau kita dah belajar, kita kena belajar. Kalau tak faham, kita kena tanya. Kemudian, bila kita rasa macam contoh, betul ataupun tidak, kita cari orang yang mungkin dia mengetahui, ialah ustaz ke ustazah ke, maka kalau yang lelaki cari ustaz, kalau yang perempuan cari ustazah, tanya ustazah, saya buat macam ni betul ataupun tidak? Supaya dia tengok, oh yang ni betul. Okey. Jadi akan terangkatlah was-was itu. Sebab kita kena faham, kadang-kadang bila orang yang ialah dia baru nak mengetahui ataupun dia baru tahu, maka bila dia nak buat, dia akan datang was-was. Betul ke aku buat macam ni? Aku dengar ustaz kata macam ni, mungkin salah. Maka dia perlu diangkat dengan kita mendalami ilmu. Yang kedua, dengan kita pergi terus berjumpa dengan mana-mana orang yang alim ataupun orang yang mengetahui ilmu tu, supaya dia melihat betul apa yang kamu buat. Maka bila kita musafir, kita dah rasa keyakinan. Ini yang sangat penting. Dan yang ketiga, yang paling mudah, sentiasa tonton Tanyalah Ustaz ni, dia ada record kan. Boleh tonton lagi, ulang balik. Kalau tak faham, ulang 2-3 kali. InsyaAllah Allah akan berikan kefahaman. Buka je Facebook tu kan. Jangan lupa tekan butang like dan share agar ramai lagi dapat buat ulang kaji dalam topik yang kita bicarakan pada hari ini Ustaz. Kepada para penonton sekalian, selepas ini kita dah tak payah confuse dah. Sebab kita nak tunjukkan anda bagaimana cara untuk jamak dan kasar. Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup dekat dengan kita. Maklumlah kita ni suka berjalan ke sana ke sini, suka travel kan. Tapi yang paling penting solat jangan tinggal tau. Dan kalau kita musafir ni, dalam Islam memberi satu keringanan kepada kita untuk jamak dan kasar solat kita. Dan tadi Ustaz dah sebut dah beberapa keadaan yang kita boleh jamakkan solat kita. Tapi jangan pandai-pandai kita kasarkan solat tu tau. Yang kasar ni bila mana kita melebihi pada 2 marhalah. Tadi Ustaz dah sebutkan kepada kita. Baik, sebelum kita nak pergi kepada ni jadual yang telah Ustaz buatkan kepada kita. Ustaz, kita sahabat kita daripada tadi lagi nak tanya satu soalan ni. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh, insyaAllah. Bersama dengan Sarah Rasid Cik Ci. Adakah dibolehkan solat kasar yang tertinggal ketika musafir, lalu dikodokkan ketika dalam masa bermukim dengan dikasarkan? Yang kedua, bagaimana ukuran selang waktu yang pendek antara solat pertama dan kedua tidak membatalkan mualat, iaitu berturut-turut di antara kedua solat tersebut? Ustaz, kita tengok soalan pertama Ustaz je nak kodok balik, lepas tu nak kosor pula. Macam mana ni Ustaz? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bila disebutkan oleh Sar Rasid Cik Ci, apabila disebutkan mengenai tentang dia bermusafir, kemudian dalam musafir mungkin dia ada tertinggal, kemudian dia nak qada, maka kata para alim ulama, ketika mana kita musafir, maka kita boleh buat jamak dan qasar. Sekiranya tertinggal, jamak dan qasar tu boleh dilakukan, tidak jadi masalah. Kalau sekiranya zuhur kita tertinggal, kita nak buat qasar zuhur saja dengan 2 rakaat tanpa jamak pun boleh. Sebab bila musafir ni dia ada beberapa keadaan. Satu keadaan kita tak buat jamak dan tak buat qasar, solat macam biasa, boleh. Yang kedua, kita buat jamak sahaja, maksudnya kita buat jamak sama ada takdim ataupun takhir ketika musafir ni pun boleh juga. Yang ketiga, inilah yang disebutkan yang paling baik dalam mazhab Syafi'i adalah buat jamak qasar. Maknanya kita menghimpun dan memendekkan pun boleh. Dan yang keempat, kita buat qasar saja, kita tak buat jamak. Maknanya kita solat zuhur 2 rakaat pada waktunya. Kemudian sampai waktu asar 2 rakaat lagi untuk solat asar tanpa menghimpun pun boleh juga, tidak jadi masalah. Ketika mana kalau kita nak qada, kalau sekiranya kita bermusafir, maka boleh buat qasar ataupun jamak qasar yang disebutkan. Cumanya soalannya, kalau dia dah sampai, dia bawa kereta, ni satu peristiwa, dia bawa kereta, dia kata dia nak buat jamak takhir dengan jamak qasar lah, takhir. Bila dia bawa, dia tengok RNR penuh dengan anak menangis, dengan dia kata, tak sempat lah kalau balik, letih dan sebagainya. Dia pun sampai. Bila sampai, waktu itu dah keluar waktu, contohnya Zuhur. Yelah, dah masuk waktu asar lah. Dia dah masuk asar. Dia tadi dia niat dia nak buat jamak qasar, betul tak? Jamak qasar. Bila dia sampai, dah habis bermusafir, maknanya dia dah sampai ke tempat mukim dia, maka qasar tu dah tak boleh. Oh, qasar tak boleh. Qasar dah boleh sebab dah sampai. Okay, dia bawa kereta. Dia kata dia nak buat jamak takhir. Sampailah kat rumah pukul 5 petang. Bila sampai rumah di 5 petang, dia tak boleh buat qasar. Maksudnya jamak tu boleh lagi sebab dia niat jamak tu ketika mana dalam musafir. Qasar dia mesti musafir. Maka dia boleh buat jamak tadi di rumah dia. Maknanya dengan jamak takhir. Oh, boleh jamak? Boleh jamak dengan jamak takhir. Kenapa? Kerana zuhur tadi dia tak semayang. Maka dah dia niat untuk takhir kan. Maka bila sampai rumah, dia dah tak boleh buat qasar. Dia buat hanya jamak. Maknanya jamak takhir juga, dia solat zuhur dulu ke asar dulu, tidak jadi masalah. Seperti mana yang kita dah bincangkan pada minggu lepas. Ustaz, mana saya nak buat dulu? Zuhur dulu ke asar dulu? Ulama khilaf. Ada kata buat zuhur dulu, sebab zuhur kita tak semayang. Ada kata asar dulu, sebab sekarang ni waktu asar. Maka tidak jadi masalah. Bila sampai rumah, qasar dah tak boleh buat. Sekiranya dia nak sampai, dia rasa dia yakin sampai rumah ni. Dia yakin sampai rumah. Bila sampai rumah, kemudian dah masuk waktu maghrib. Dia masuk maghrib? Dah masuk maghrib. Jadi, sudah pasti qasar dia dah tak boleh buat. Tak boleh dah. Jadi, adakah dia kena niat ustaz jamak? Sebab jamak pun 4-4, maka dia qada saja. Dia qada saja, maknanya zuhur dia buat 4 rakaat, asar dia buat 4 rakaat. Sebab apa? Sebab perjalanan itu tadi dalam keadaan musafir, kata ulama. Adakah dia berdosa? Maka tidaklah, sebab dia agak boleh sampai. Kalau dia sengaja, malas lah, itu baru berdosa. Tetapi kalau dia agak dia boleh sampai, tiba-tiba dia sampai tu dalam keadaan kelewatan, maka tidak jadi masalah. Dia solat saja seperti mana zuhur dia kena zuhur dan asar dia buat asar. Ni masalahnya ustaz, dia buat jamak, tapi di antara solat zuhur tu, lepas solat zuhur tu dia pergi kat dapur, dia bancuh air, dia makan roti dulu apa semua, lepas tu baru dia sambung solat asar tadi. Boleh ke ustaz macam tu? Baik, yang ni soalan yang kedua mengenai tentang mualat. Mualat. Dalam syarat jamak, dia ada syarat dia, jamak takdim dan jamak takhir. Bila kita sebut jamak takdim ni, asar bawa ke zuhur pada waktu zuhur, maka dia kena mualat. Dia ada syarat dia. Antara mualat ni apa? Berturutan. Kalau dia semayang zuhur, contohnya dia dah habis semayang zuhur, dia kena buat semayang asar. Tanpa di tengah-tengah tu ada solat sunat. Tanpa di tengah-tengah tu ada zikir. Kata ulama, ni dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya dia ada selingan. Kan macam tadi yang makan roti canai ni dah lebih lah kan.
contohnya ada selingan, maka dia dah tak boleh buat jamak tadi. Maknanya dia dah zuhur, dia dah lepas kan, dia buat. Lepas tu dia berehat, dia pergi sembang dengan kawan dia dan sebagainya, maka asar tu dia dah tak boleh buat. Tapi kalau terbatal dan sebagainya, Ustaz? Sekiranya terbatal. Dia masuk. Suspect. Sekiranya terbatal, contohnya lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedas dia bagi, contoh. tak tahan terbatal. Maka dia boleh pergi wuduk. Itu tak apa. Maknanya kalau ketika ada keperluan, maka boleh kata ulama pada kadar apa? Kata ulama pada kadar jangan melebihi solat sunat 2 rakaat. Kadar dia solat sunat 2 rakaat. Cepat-cepatlah. Maknanya pergi wuduk, jangan pergi sembang. Wuduk, dah habis wuduk, balik, boleh terus buat asar. Tapi kalau pergi dah pergi wuduk, pergi makan nasi kandak sekat satu pinggan, lepas tu patah balik, dah tak boleh dah. Itu yang disebut mualat bagi jamak takdim. Adapun jamak takhir tidak apa. Jamak takhir tak ada mualat. Tidak ada berterusan ataupun berturutan. Contoh berturutan macam ni. Dia buat jamak takhir. Zuhur pergi ke asar kan? Jamak takhir. Ni waktu asar ni, waktu asar. Pada waktu asar. Sekarang ni waktu asar. Kejap lagi kita buat praktikal. Bila dah waktu asar, dia akan buat zuhur dulu. Betul. Dia pun Allahu Akbar buat zuhur. Lepas habis dengan jamak takhir. Lepas habis zuhur, asar kejap lagi dia nak buat. Kejap lagi dia boleh duduk dulu dia. Kata ulama tidak jadi masalah kerana tidak meletakkan syarat mualat itu pada jamak takhir. Berterusan itu. Dia cuma ada pada waktu bila? Jamak takdim. Maknanya asar pada waktu zuhur, solat zuhur, lepas zuhur terus dia kena melakukan solat asar tanpa ada selingan. Kalau selingan pun kecuali benda-benda yang darurat. Perlulah. Yang perlu. Anak nangis ke, anak nangis, terpaksa ambil. Pergi tenangkan dulu anak. Tapi jangan melebihi kadar solat sunat 2 rakaat. Tapi masalah Ustaz, bila kita sampai ke satu-satu tempat tu, kadang-kadang kita confuse Ustaz, nak kira 3 hari tu by 24 hours ke ataupun macam mana ni, nak mula daripada pukul berapa dan berakhir pukul berapa, dikira 3 hari tu Ustaz? Baik, bila kita sebut tentang perkiraan, saya dah tulis buat jadual. Tempoh perkiraan 3 hari. Contoh kita daripada KL lah. Ni contoh kita daripada KL. Kita keluar, maknanya hari Isnin tu, contohlah kita keluar tu mungkin malam ke, ikutlah. Kita keluar, kita nak pergi Kedah. Kan, orang Kedah kan. Kedah ni lebih kurang berapa jam? Lebih kurang 6 jam. 6 jam kan, 6 jam, 5 jam kan, mengikut keadaan. Dia keluarlah contohnya malam. Dia keluar malam, maka pada malam tu dia boleh musafir lah. Dia dah kira musafir. Dia nak buat jamak takhir ke ataupun dia nak buat jamak takdim pun tidak jadi masalah. Ikut dalam perjalanan ni dia boleh. Dia pergi singgah Perak dulu. Niat dia nak pergi Kedah, nak rumah mak dia. Dia singgah rumah kakak dia Perak dulu. Lepas tu dia singgah rumah abang dia kejap. Abang dia kat mana? Penang pula. Lepas tu dia nak pergi rumah mak dia. Contohlah, dalam perjalanan ni dia boleh disebut sebagai musafir, tidak jadi masalah. Dia berhenti, dah boleh disebut sebagai musafir dan dia boleh buat jamak qasar tadi. Tapi masalahnya Ustaz, pada KL tadi, dia berhenti kejap kat Rawang. Kat Rawang tu tak lebih lagi. Tapi niat dia nak pergi Kedah. Bolehlah ke musafir Ustaz? Bila dia dah niat daripada titik A, ni kata titik A ke titik B ni, maksud daripada A ke B ni, dia dah niat, maknanya melebihi 81 km, maka ulama sebut dah dibolehkan. Walaupun berhenti di Rawang. Cuma dia ada kaedah dia. Ni rumah dia. Contohlah saya buat rumah lah. Ni rumah dia. Kan, abang boleh fokus kan, kan? Ni rumah dia. Contohlah di rumah. Adakah dia boleh bermusafir tu dah dikira di rumah dulu? Dia nak buat jamak qasar di rumah? Maka kata ulama tak boleh. Ulama sebut yang boleh apabila dia keluar daripada permukiman dia. Kalau dia tahu mukim dia, contoh kalau kita nak tahu masjid mukim kita. Di bawah masjid mukim tu dia ada, di bawah tu ada surau-surau yang berkaitan. Selepas daripada masjid mukim kita, macam contohnya saya nilai, saya duduk nilai, saya pergi Bangi. Nilai dengan Bangi kan dah daerah yang berbeza kan, mukim yang berbeza. Maka Bangi saya dah boleh buat dah. Tetapi kalau kita tak tahu, ustaz saya tak tahu, maka ambil 13 km. Ulama sebut 13 km. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika mana pergi ke Zulhulaifah,
di Madinah Nabi tak buat jamak qasar. Tapi bila sampai Zulaifah, maka baru Nabi solat daripada 4 tadi jadi 2. Maka kadar kata ulama itu adalah perkiraannya lebih kurang 13 km. Tadi Ustaz daripada nilai ke bagi baru 5 kilo Ustaz. Dah boleh dah? Dah boleh dah. Sekiranya kita tahu mukim. Kan? Okay. Mukim tu. Kalau tak tahu, maka kata ulama ini kadarnya. Cantik. Tapi kalau tahu mukim, maknanya walaupun 5 km, walaupun 6, kerana dia punya asasnya adalah meninggalkan bangunan-bangunan terakhir. Dia susahlah nak kira Ustaz. Susahlah nak kira. Macam contohnya mukim Shah Alam. Kan? Petalinya kan besar. Jadi mereka kata Ustaz besar sangat macam mana? Jadi keluar daripada masjid mukim kita maka dibolehkan. Tapi kalau tak tahu, nak yakin keluar lebih kurang 13 km boleh buat dah. Boleh buat. Okey. Jadi daripada KL pergi ke Kedah. Daripada Kedah ni dia sampai rumah mak dia pada 10 pagi. Dekat Kedah Ni dah sampai. Assalamualaikum mak. 10 pagi mak semua sihat semua. Niat dia apa? Niat dia kalau sekiranya dia niat saya nak duduk rumah mak saya 3 hari. Maka perkiraan dia begini. Okey. Dia sampai 10 pagi. Betul 10 pagi. Maka ini dia boleh buat. Ni tak dikira lagi. Yang dikira hari yang berikutnya. Selasa 1 hari. Rabu 2 hari. Khamis 3 hari. Okey. Kerana ni hari dia sampai. Tak kira hari sampai. Hari keluar pun dia tak kira. Cuma kata ulama, bila dia sampai 10 pagi, tengok ni 10 pagi ni bila dia sampai, dia kalau niat dia kata saya nak keluar hari Jumaat pukul 12.30 hari. Melebihi daripada 10 tadi kan. Maka kalau sekiranya dia niat begitu, tak boleh buat jamak qasar. Ni Syakir nak solat Zuhur tu Ustaz. Pukul 10 betul. Pagi Zuhur. Betul. Tak boleh dah? Tak boleh. Dia kata tunggulah lepas Zuhur. Tak boleh. Dia kena keluar sebelum pukul 10 pagi. Sebab dia sampai pukul 10 pagi, dia mesti keluar 10 pagi. Kalau niat dia maknanya dia nak duduk kata sampai Zuhur lah pada hari Jumaat, maka dia dah dikira sebagai 4 hari. Lebih daripada 3 hari. Maka tak dibenarkan untuk buat jamak qasar. Jadi sampai 10 pagi, dia sampai 10 pagi hari Isnin. Hari Isnin tu disebut hari sampai. Hari Selasa baru hari pertama. Hari kedua hari Rabu. Hari Khamis hari 3. Hari Jumaat hari yang dia mesti keluar, iaitu pada waktu sebelum daripada sama waktu yang dia sampai. Kalau dia sampai pukul 12. Ni teka-teki kat dai. Pukul 12 dia sampai. Hari Isnin. Maknanya hari Jumaat dia kena keluar sebelum pukul 12 sebelum pukul 12. Kalau sekiranya dia niat saya nak Jumaat tu saya nak buat malam. Boleh tak? Maka jawapannya tak boleh. Tak boleh. Sebab tu niat ini adalah niat pada niat kita lah. Saya nak duduk rumah mak saya 4 hari contohlah. Hari Jumaat, hari Sabtu baru nak balik contoh. Maknanya dah lebih kan? Bila dia sampai rumah mak dia, Assalamualaikum mak semua, Zuhur kejap lagi dia dah tak boleh buat jamak qasar. Tapi sebenarnya Ustaz, hari Jumaat ni plan lepas subuh nak gerak dah. Tu ada pula mak suruh pergi kenduri, mak Pak Long. Kenalah tunggu lepas Jumaat baru balik, jadi ubah plan. Jadi macam mana Ustaz, kita boleh jamak tak lepas ni? Ustaz, kita simpan dulu. Kita simpan dulu, minta maaf Ustaz. Para penonton mungkin nak tahu jawapannya. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Aduh, dah pukul 2 dah ni. Solat Zuhur pun belum lagi. Lagi nak solat biasa ke nak solat jamak dengan asar ni? Aduh, takut nanti atas flight susah pula nak solat ni. Kita tanya Ustaz lah. Ustaz, saya esok nak pergi umrah ni, tapi kita pening sebab lagi nak terbang pukul 2 petang. Adakah kita nak solat jamak siap-siap dekat KLIA ke ataupun tak apalah, kita solat macam biasa je lah. Solat Zuhur dulu, lagi asar kemudian baru kita solat Ustaz. Baik. Bila kita sebut tentang kekalutan tu, sebenarnya kita boleh tengok jadual flight kita pukul berapa, kita nak solat tu, adakah kita nak solat di atas kapal terbang, adakah boleh ataupun tidak. Sebab tu bila kita tengok jadual kita, sebelum daripada kita nak fly tu, contohlah fly
Pukul, katalah kita nak fly tu pukul 2.30. Yalah dia bila kita nak naik kapal terbang ni, dia bukan macam kereta. Jadi nak naik kapal terbang, kita kena check bag, baggage dulu, lepas tu kita nak kena tengok dan sebagainya. Mungkin di sana ada masalah-masalah yang mungkin kita pun di luar daripada jangkaan. Maka pada ketika itu, sekiranya kita naik kapal terbang dan kita tahu kapal terbang itu dia akan landing selepas daripada maghrib. Lepas maghrib baru dia sampai. Zuhur asar belum lagi ni. Zuhur asar belum lagi. Kalau nak buat sekarang ni mungkin tak sempat. Tertinggal flight nanti. Tertinggal flight. Maka tak apa, dia masuk, dia boleh buat jamak qasar di atas kapal terbang. Okey, lega rasa. Di atas kapal terbang. Sebab apa? Sebab dia telah melebihi 2 waktu. Kalau sekiranya flight tu sampai waktu asar, contohlah dia transit dekat tempat waktu asar, maka kita kena solat di airport. Okey. Di airport. Dia kena begitu. Sebab kita kena faham, solat di atas kapal terbang ni, kita kena tengok. Maknanya kita dah bicara dah di atas kenderaan. Maka kita kena tengok. Sekiranya dia melebihi 2 waktu. Naik pukul 2.30 sampai pukul 8.30. Maknanya zuhur asar ni memang di atas flight. Maka pada waktu itu kita boleh buat jamak qasar di atas kapal terbang. Tidak jadi masalah. Sebab nak balik dekat je Ustaz. Pada KL nak pilot start je. Betul. Baik, kalau yang dekat tu mungkin 45 minit. Tak ada masalah tak ada masalah lah. Yang ni nak pergi Mekah ni. Nak pergi Mekah. Okey, kalau kita tengok pula yang macam tadi, contohnya ada orang, dia mungkin ada sedikit kekeliruan. Dia kata, Ustaz, saya macam ni, saya niat, saya nak pergi rumah mak saya. Saya dah niat dah, memang saya niat nak solat ataupun saya niat nak duduk dekat sana 5 hari. 5 hari ni, 5 hari ataupun 4 hari. Dia dah niat dah 4 hari. Bila dia sebut 4 hari, sampai saja di rumah tu, dia dah tak boleh buat jamak qasar. Tak boleh buat. Maksudnya sampai rumah mak, Assalamualaikum mak, mak kata alhamdulillah dah zuhur ni. Saya musafir, tak boleh dah. Sebab dia niat dah lebih 4 hari. Okey. Kalau sekiranya dia kata, Ustaz, saya 3 hari. Kemudian kenduri tadi. Kenduri tadi. Mak dia ajak. Kan, dia dah niat 3 hari. Dia boleh buat jamak qasar semua. Kemudian pada waktu Jumaat, yang kita kata Jumaat tadi pukul 10 pagi dia kena keluar. Tiba-tibalah mak dia ajak pergi kenduri. Tak apa, dia boleh keluar. Dia bawa beg-beg dia semua siap. Maknanya keluar sebelum pukul 10 tu. Okey. Keluar. Dalam keadaan dia nak keluar, dia dah keluar tu, dia dah niat untuk balik ke Kuala Lumpur, itu dah dikira dibenarkan. Sebab tu ulama kata, sebab Anas bin Malik dia mengatakan, dia di dalam hadis Bukhari, dia kata, aku solat bersama dengan Nabi SAW di Madinah 4 rakaat. Ketika mana sampai di Zulhulaifah, maka dia melakukan 2 rakaat bersama Nabi. Cuma ulama ialah khilaf, berapa sebenarnya jarak antara Madinah dengan Zulhulaifah? Ada yang kata 7 km. Ada kata 7 km. Sebab tu ada yang kata 7 km tu dah boleh buat jamak qasar. Ada yang kata 10 km. Sebab yelah tak ukur kan. Kalau kita nak ukur tu macam mana, berapa, macam 2 marhalah lah. 2 marhalah ni ada kata 81 km, ada kata 89 km, ada yang kata 85 km, ada kata 92 km. Tak diukur. Sebab 2 marhalah ni bukan disebutkan sebagai tahdid. Dia mesti jarak ni tepat, yang ni tidak. Dia anggaran. Sama juga daripada Madinah ke Zulhulaifah ni, anggaran dia berapa? Ada ulama kata 7 km. Tu yang kalau macam nilai ke bangi ni mungkin dalam 5 km, 3 km. Maka kata ulama tu anggaran saja untuk orang yang bermukim, yang mana ketika mana dia nak keluar, nak dikira musafir itu mesti keluar daripada tempat permukiman dia. Maknanya kalau dia duduk, ada yang kata, Ustaz, ada yang kata rumah taman, contohnya dia taman Melati contohnya. Pergi ke taman sebelah dah dikira boleh, dia kata. Ada ulama menyebutkan begitu. Maknanya kalau sekiranya dia keluar daripada tempat permukiman, dibenarkan. Paling kurang kata ulama 7 km tu dibenarkan. Ustaz, kita ni macam dekat R&R Ustaz. Kita daripada Lok Start tadi kita nak balik ke KL. Ni kita nak buat apa ni Ustaz? Tapi tak tahu macam mana nak jamak dan nak kasar ni. Penonton kita mungkin ada confused sikit. Biasanya berlaku dekat R&R, betul Ustaz? Betul. Okey.
Okey, ada dua benda yang Ustaz nak kongsikan. Yang pertama, kita sampai di RNR. Okey, dai tengah semayang. Dia tengah semayang. Saya ni musafir. Cuma saya nak solat berjemaah. Jadi macam mana ni yang kita nak buat praktikal? Macam mana saya nak solat berjemaah dengan dai sedangkan dai dah solat? Kalau dia sebelum dia solat, saya boleh tanya, dai nak semayang apa ni? Saya nak buat jamak qasar ni. Okey. Zuhur ke asar dulu? Kan? Dia kata zuhur dulu sebab zuhur asar tak ada apa-apa kesan. Kalau maghrib isyak. Maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat. Okey. Jadi kalau kita ambil lah maghrib isyak senang. Kita nak tanya dia macam mana? Maghrib ke dia buat dulu ke isyak dia dulu? Kita tak tahu sebab dia dah semayang. Dan kita tak tahu dia musafir ke tak. Kita pun tak tahu dia musafir ke tidak. Kan? Walaupun dia RNR, dia duduk mana tahu dia rumah dia situ. Jadi saya yang datang macam mana yang saya nak buat? Baik, kata ulama seperti mana di dalam kitab fiqh Imam Syafi'i, fiqh Syafi'i, dia kata kita menggantungkan niat pada imam. Kan? Imam Zuhaili dia menyebutkan di dalam kitab, kita menggantungkan Al-Mu'tamad ni di dalam mazhab, menggantungkan niat kita kepada imam. Contohnya, kita jangan tanya dia. Dia tengah sembahyang. Tak mahu nak tanya. Batal sembahyang. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Kita saja aku solat mengikuti imam kerana Allah. Maknanya kalau sekiranya waktu yang dia buat itu maghrib, contohnya, kita menggantungkan niat ni pada imam. Kalau Follow dia lah. Follow je. Maknanya Allahu Akbar. Kalau sekiranya dia buat qasar 2 rakaat, maka 2 rakaat kita buat. Sekiranya dia buat 4 rakaat tamam, kita buat juga 4 rakaat. Kita pun 4 juga. Kita pun 4 juga. Sebab walaupun kita kata saya boleh buat qasar, disebabkan kita tak tahu imam tu tadi dia buat qasar ataupun tamam. Jadi kita yang nak solat bersama dengan imam, kita menggantungkan niat kita kepada imam. Kalau sekiranya waktu itu, ni disebutkan dalam kitab, kalau waktu tu dia buat maghrib, rupanya maghrib, kita ingat dia buat isyak dulu kan, khilaf jamak isyak ke maghrib, isyak ke maghrib kan. Kita tak tahu dulu nak buat isyak dulu ke nak buat maghrib dulu kan. Ulama khilaf yang saya sebutkan tadi. Jadi dia pun tak tahu. Dan ini jamak takhir. Kalau jamak takdim kita tahulah dia akan buat maghrib dulu. Dia tak boleh buat isyak dulu. Ni jamak takhir. Bila jamak takhir, contohnya bila saya masuk jamak takhir, saya tengok dai ni dia buat jamak takhir maghrib dulu ke isyak dulu. Saya tak tahu. Jadi saya menggantungkan niat saya kepada imam. Sebab dalam hadis Bukhari, innama ju'ilal imam liyu'tamma bi, dijadikan imam untuk ikut. Kita pun saja aku menggantungkan imam kerana Allah. Itu saja niat kita. Allahu Akbar, solat. Dai buat maghrib. Kita pun selesailah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia buat isyak, dia buat 2 rakaat. Maknanya kita tahu dia dah jamak takhir tu dia buat isyak dulu dengan qasar, 2 rakaat dia bagi salam. Kita pun bagi salam lah. Bersama dengan imam. Kemudian kejap lagi kita dah buat maghrib. Begitu juga kalau macam takdim, dia solat maghrib dah solat isyak. Tapi waktu tu dia dah isyak dah. Imam ni dah isyak dah. Jadi kita gantung, maknanya kita follow imam jugalah. Kita follow imam isyak, kita isyak lah. Sagi kita solat maghrib pula. Betul. Okey. Jadi yang ni menggantungkan imam. Menggantungkan imam. Kalau yang kedua pula, imam ni kita tak tahu dia buat kita tahu dia ni bermukim. Orang yang kita pergi masjid, contohlah kita pergi masjid dari orang Kedah, dia pergi masjid Sendayan. Kan masjid Sendayan orang selalu nak pergi kan. Pergi ke masjid Sendayan. Dia solat bersama dengan imam. Okey. Tahu dah yang ni Tok Imam. Tahu dah Tok Imam. Memang imam tu duduk, dia pun sembahyang. Imam akan buat apa? Kalau Zuhur 4 lah, dia mana dia musafir. Jadi kita ni yang musafir ni jangan buat 2 walaupun kita dibenarkan untuk qasar. Kerana bila kita solat dengan imam yang bermukim, imam yang memang duduk situ, bukan imam yang musafir, maka kita kena buat 4 juga. Okey, ni satu contoh. Dai tahiyat. Tahiyat. Okey. Ni tahiyat. Saya pun baru masuk. Saya musafir. Saya pun tengok dai dah tahiyat, saya nak berimamkan dengan dia. Saya pun Allahu Akbar. Kebiasaan kita akan duduk, betul? Betul. Okey, soalan saya. Saya pula tanya kan. Soalan saya.
Bila dai bagi salam, dia bagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bangun kan? Betul? Saya bangun. Saya pun Allahu Akbar. Baik, soalan saya, berapa rakaat saya nak kena solat? Penonton-penonton di rumah. Jadi, berapa rakaat kita nak solat? Kita dah tahu kalau kita nak buat 2 memang boleh kan? Tadi 2 dah. Tak, sebab kita ikut imam. Oh, ikut imam. Imam dah tahiyat akhir. Saya baru masuk tahiyat akhir. Jadi bila saya baru masuk tahiyat akhir kan saya bangun. Jadi bila saya bangun tu saya boleh buat 2, betul tak? Betul. Untuk nak buat qasar. Maka kata ulama tidak. Bila kita berimamkan dengan imam yang bermukim, imam masjid tu yang bukan musafir, maka walaupun kita dah rakaat yang terakhir baru kita masuk. Imam dah tengah tahiyat akhir, bagi mudah faham. Kita masuk, jangan buat 2 rakaat. Buat 4. Kerana kata Ibnu Abbas, 4 merupakan menepati sunnah. Sebab bila kita solat berjemaah bersama dengan imam yang bermukim, imam yang memang tak musafir, maka tetap buat 4. Walaupun kita, kalau kira tak ada masalah Ustaz kalau nak buat 2, maka 4 kita kena buat. Melainkan kalau kita solat bersendirian ataupun sesama grup kita, maka kita boleh buat 2 rakaat. Ustaz, berbalik kepada RNR tadi. Baik. RNR tadi Ustaz. Kita tak tahu dia ni solat tamam ke solat kasar ni Ustaz. Jadi jumlah rakaat yang kita nak buat ni 2 ke 4? Baik. Kita tak tahu, menggantungkan niat pada imam. Katakan imam solat 4 rakaat. Dia kita tak tahu dia solat 2 ke 4 dan dia dah duduk tahiyat akhir dah Ustaz. Kalau dia duduk tak tahu dan dia bukan adalah masjid yang diiktiraf kan, maka kita buat 2 lah. Kita anggaplah dia buat 2. Okey, ni yang saya kata ni, yang imam memang pergi masjid Sendayan, memang imam dah ada. Kita pun tengok dia bukan grup kita. Kita memang tahu dia dah semayang. Maka bila kita pergi semayang dengan imam yang bermustautin ataupun bermukim di situ, maka kita kena buat 4. Walaupun kita masuk tu dah tahiyat akhir. Melainkan kalau kita semayang seorang, kita boleh buat jamak qasar, ataupun kita solat sesama grup kita. Satu bas, 44 orang pergi masjid Sendayan. Contohlah, seronok masjid Sendayan disebut kan. Pergi satu masjid. Jadi bila kita semayang sesama grup kita, kita boleh buat jamak takdim ataupun takhir dengan 2 rakaat. Tapi kalau solat dengan imam yang bermukim, 4. Kalau kita pergi RNR, kita tak tahu mukim ke musafir dia kan. Kita semayang, dia dah tahiyat akhir. Kita pun niat, menggantungkan niat lah. Maksudnya kalau kita tengok ni menggantungkan niat. Mungkin dia tahiyat awal. Okey. Betul kan? Kita pun Allahu Akbar, kita duduk. Okey, kita dah duduk kan? Tiba-tiba imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun. Bangun, maka waktu itu kalau sekiranya kita nak buat 2 rakaat, boleh, tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab imam dah bagi salam, kita anggap dia solat musafir juga. Solat Zuhur 2 rakaat tadi dah. Sebab waktu itu kat RNR, tempat orang musafir, kita anggap dia juga solat musafir, maksudnya solat sunat, solat qasar, jamak qasar. Jadi kita buat 2 rakaat. Okey. Kalau sekiranya dia bangun, tahiyat dia bangun, dia buat 4 rakaat, maka kita kena follow juga 4. Itulah yang menggantungkan niat pada imam ketika mana kita tidak tahu imam sama ada buat qasar ataupun tamam. Sama ada buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Okey Ustaz, kita balik pada umrah pula. Tadi biasa kalau kita pergi umrah ni Ustaz, biasa kita pergi Madinah tu, hari terakhir kat Madinah tu, kita akan solat Zuhur berjemaah di Masjid Nabi. Masjid Nabawi. Dan kemudian kita nak bergerak pergi Mekah ni Ustaz. Jadi bila kita solat berjemaah di Masjid Nabawi tu 4 rakaat lah solat Zuhur. Kemudian macam mana dengan solat Asar tu? Baik. Bila solat Asar secara ringkas. Sebab tu kita kata dalam musafir ni dia boleh buat jamak qasar, ataupun dia buat jamak sahaja tanpa qasar, ataupun dia buat qasar sahaja. Okey. Jadi bila Zuhur dah semayang kat Madinah, semayang selesai. Zuhur. Dia pun naik bas sampai waktu asar. Dia buatlah qasar asar 2 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat tu dia terus buat lepas Zuhur tu boleh tak Ustaz? Baik, dia kira sebagai macam ni. Kalau dia dah duduk kat situ berapa lama? Dia dah duduk tu lebih 4 hari Ustaz. Bila dah duduk lebih 4 hari, dia dah jadi apa? Dia dah jadi
bermukim lah, bermustautin tadi lah. mustautin. Bermustautin dah dia duduk situ lebih, dia tak boleh buat lah. Dan lagi-lagi pun orang yang duduk di Mekah, Madinah yang pergi sekali-sekala ni, kalau dia nak solat dekat tempat ugi lah, dia tak semayang dengan di Masjidil Haram Nabawi, tak semayang dengan Imam Mekah dan sebagainya. Ugilah, walaupun dia ada kesempatan untuk solat. Contoh, saya kan musafir Ustaz. Memanglah musafir, tapi di tempat yang itu ada tempat yang khusus. Tempat khusus. Tempat yang ni, maka solatlah dengan Imam Masjid Nabawi, dengan Imam Masjid, supaya kita ambil rasa kekhusyukan baginda Nabi SAW. Maka ketika mana kalau dia belum keluar lagi daripada Madinah, dia dah duduk situ 4-5 hari, maka dia tak boleh buat lah. Maknanya dia asal ni musafir baru dia boleh buat. Oh, maknanya asal ni sehari keluar sikit baru dia boleh buat 2 sampai rakaat tu. Zulhulaifah macam tadi baru dia boleh buat. Baik. Itu dia, banyak sebenarnya yang kita tak tahu lagi tentang jamak kasar ni. Padahal rasanya lama dah kita ni bermusafir kan, ke sana ke sini. Dan kepada para penonton sekalian, banyak lagi yang akan kita kupas selepas ini. Jangan pergi travel dulu, kita belajar dulu jamak dan kasar, insya-Allah selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya, setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan dai mualaf. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Tadi nampak Ustaz tolak tanah siap kata cantik dah Ustaz. Alhamdulillah, kita tak sabar sangatlah nak tengok apakah lagi progres pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf pertama di Malaysia ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ni kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Jadi apa yang kami lakukan, kami nak buat kerja-kerja dakwah. Kerja-kerja iaitu melahirkan mereka yang boleh bersyahadah, maknanya mualaf-mualaf yang akan duduk di sana. Dan bukan itu saja, mereka akan keluar menjadi pendakwah dengan kepelbagaian bahasa dan budaya, latar belakang. Untuk apa? Untuk memberikan kefahaman kepada sahabat-sahabat yang non-Muslim, sama ada dengan izin Allah, Allah berikan dia kefahaman untuk dia faham Islam, dan yang kedua, Allah menjemput dia untuk mendapat hidayah Allah. Sebab tu kompleks ni sangat penting, sebab kita nak meramaikan mereka-mereka yang dilahirkan sebagai da'i mu'alaf dengan kepelbagaian bahasa dan budaya. Dan sekarang ni kerja-kerja yang kita sedang lakukan adalah kita sedang menimbun, dah selesai dah. Timbunan tanah ni dah alhamdulillah dah selesai. Sekarang ni kerja-kerja kita nak buat retaining wall. Maknanya kita nak buat supaya tanah tu ialah bila dah kita tambun, dia tak nak lari. Maka kita buat dinding di sebelah kanan, kiri dan di sebelah belakang, supaya bila hujan, tanah tu eloklah, tanah tu mampat dan sebagainya. Kemudian insya-Allah selepas daripada ni, kerja-kerja pembinaan asas masjid 3 budaya seperti mana yang kita nampak di kaca televisyen ataupun di smartphone kita, iaitu budaya Cina, budaya India, masjid 3 pintu dinamakan, ataupun masjid 3 budaya. Kemudian kita ada pintu Kesultanan Melayu Melaka, maknanya orang-orang yang mungkin bangsa selain daripada Melayu, contohnya bangsa Cina, dia tengok design tu ataupun konsep dakwah yang mana kita nak menarik, kamu tidak akan meninggal sama sekali budaya kamu, kamu tak akan meninggal sama sekali bahasa kamu, kamu tak akan meninggalkan bila kamu masuk Islam adik-beradik ataupun mak ayah kamu. Maknanya bila kamu masuk ke dalam masjid, yang kamu tinggalkan adalah kesyirikan ataupun benda-benda yang kamu sebelum daripada ni bukan kamu buat kerana Allah. Dan bila kamu masuk ke dalam masjid, kamu menyembah Allah yang Maha Esa. Apapun budaya kamu,
apapun warna kulit kamu, latar belakang kamu. Jadi kita sedang dalam proses sekarang ni buat retaining wall, dan kita juga dalam proses insya-Allah dijangkakan pada bulan hadapan ataupun dalam bulan yang 1 bulan setengah kita akan mulakan kerja-kerja asas untuk pembinaan. Dan alhamdulillah kita masuk ke majlis pembandaran Alor Gajah, kita minta kebenaran dulu. Dan dia mengambil masa. Dia melihat struktur tanah. 16 jabatan dia kena lalui dulu. Dia kena tengok, dia kena test dulu dan sebagainya. Jabatan mineral dia tengok dalam tu ada tak mineral, mana tahu dalam tu ada emas ke. Alhamdulillah kan. Tapi dia dah test, dia dah tengok. Kita minta kebenaran. Supaya apa? Supaya bangunan ni selamat diduduki dan akhirnya dia akan menjadi saham akhirat sampai hari kiamat insya-Allah. Selagi mana bangunan ni digunakan, selagi mana bangunan ni selamat, insya-Allah saham kita infak, kita akan dapat. Sebab tu kita nak dapatkan CF, kita dapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka, kita dapat kebenaran kutipan daripada Majlis Agama Islam Melaka, kita berjumpa dengan kita punya mufti, Tok Mufti kita, Datuk Mufti kita berjumpa, kita pergi Jabatan Agama Islam Melaka, semua saluran-saluran ni kita buat. Kenapa? Kerana kita nak hubungan yang baik, kita nak dakwah itu bergerak dengan lebih tersusun, kita nak masyarakat yang berinfak berkekalan. Jadi saya mengajak, ayo sama-sama ganjaran yang sangat hebat. Yang pertama membina rumah Allah, yang kedua mengislamkan. Mungkin kita tak mampu, tetapi dai mualaf akan usaha untuk mengislamkan seramai orang yang mungkin, kita dapat saham. Sebab kita menyumbang. Jadi seperti mana nombor yang tertera, ataupun boleh pergi ke laman web kita, boleh buat potongan bulanan, boleh buat potongan harian, boleh sumbangkan sedekah subuh, hari Jumaat nanti boleh, hari Khamis penutup bagi buku amalan mingguan, apa saja hari yang kita nak sumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, kerana kerja-kerja untuk membina tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia sedang dibangunkan. InsyaAllah kita harapkan semoga projek ni jangkanya kalau sekiranya tuan-tuan memberi sumbangan yang begitu hebat, sebar-sebarkan 2 tahun. InsyaAllah 2 tahun, maka boleh datang beramai-ramai untuk kita menyaksikan kehebatan Islam. Ini adalah projek ummah. Dan kami juga bukan kita berdiam, kita menjual juga. Maksudnya membeli, sesiapa yang nak membeli sambal teriak, membeli sambil menderma. Maknanya ada pembelian, dan di situ ada juga sumbangan untuk pembangunan komplek tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Sambal teriak, bila makan memang nak lagi lah, memang teriak. Jadi dia ada 2, boleh hantar ke anak dekat asrama, dekat ni, nak pergi Mekah ni dai esok ni. Kena ambil. Boleh bawa Ustaz? Boleh. Dia ziplock senang. Kalau sana tak boleh makan makanan, boleh makan yang sambal ni insya-Allah. Ramai dah repeat, semoga ini adalah saham akhirat kita di sana nanti insya-Allah. Saya waktu pergi Kelantan, saya beli 1 je, silap lah, habis dah. Dah habis lagi. Jadi Ustaz, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak tahu cara untuk kita menyumbang kepada Akademi Al-Bayan ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa cara. Yang pertama, pergi ke nombor akaun. Tetapi ada hajah-hajah, ada ibu-ibu kita yang dia tak biasa, saya tak biasa. Dia boleh datang ke HQ kita, pejabat di Bandar Anstek Nilai. Boleh datang, ada semalam ada yang datang bagi sumbangan. Ataupun pergi ke laman web kita. Mana-mana saluran, insya-Allah boleh call nombor yang tertera di laman web dan sebagainya. Insya-Allah kita akan usaha untuk pergi ambil pun boleh insya-Allah. Ada daripada Singapura, dia nak jumpa di KL. Jadi saya pergi ambil, saya jumpa sini insya-Allah. Semoga Allah berikan ganjaran. Dan jangan lupa juga, boleh juga follow di laman sosial saya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa yang kita akan buat perkembangan perkembangan yelah, maklum ni ada gelamah apa semua tu kan. Dia nak infak, dia nak sumbang. Jadi maknanya pihak ustaz boleh datang pergi rumah dia untuk kita memudahkan urusan berinfak tu Ustaz. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3, tapi jangan berganjak ke mana-mana, banyak lagi persoalan tentang musafir yang akan kita jawab selepas ini. Para penonton sekalian, kita ada 30 minit di TV9. Kita jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri.
sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Apakah amalan yang sangat dicintai Allah SWT, iaitu as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Okey, para penonton sekalian, pada hari ini kita nak cerita tentang solat jamak dan juga kasar. Tapi sekarang ni dia confuse tang lain pula Ustaz. Maklum ni dia confuse sebab dia ni tak pernah tinggal solat sunat ni Ustaz. Bila dah gabung, dia tertinggal lah solat-solat sunat ni. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit macam mana maklum ni nak solat sunat ni Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih kepada maklum-maklum. Pak Long pun sama juga. Pak Long pun power juga. Dia tak tinggal rawatib dia, alhamdulillah. Kalau kita solat di tempat biasa di rumah kita, maka solat rawatib ini yang muakkad, dia ada dua jenis. Ini nanti kita akan bawa tajuk yang khas nanti, solat sunat rawatib. Cuma secara ringkasnya, dalam mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib ini dalam mazhab Syafi'i yang muakkad, maksudnya yang dituntut sama ada 10 rakaat ataupun 12 rakaat. Bergantung kepada nanti kita akan buat perkiraan. 10 ataupun 12. Okey, kira dengan saya sama-sama. Okey. Yang mana disebut sebagai muakkad. Kalau selain daripada tu, ghairu muakkad, maksudnya tidak dituntut. Yang dituntut ni, yang Nabi SAW menjanjikan fadilat ni, kata para alim ulama dalam hadis yang sahih, sama ada 10 ataupun 12. Kira subuh 2 rakaat. Okey. Okey, dah tolak dah 2 rakaat. Sebelum zuhur. Tadi sebelum subuh Ustaz Tadi sebelum subuh. Sebelum subuh lah. Okey. 2 rakaat. Sebelum zuhur. Yang ni khilaf. Sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kita ambil 4 nak jadikan 12. Okey. 4. Okey, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi dah berapa dah? 6. Kemudian selepas zuhur 2 rakaat lagi. 8. Selepas maghrib. Dah 10. Dah 8, 10 betul. Selepas isyak. Ustaz, sebelum asar? Dia tanya, sebelum maghrib? Sebelum isyak? Mana Ustaz? Tak disebut ghairul muakkad, tidak dituntut. Dalam mazhab Syafi'i dituntut ni sama ada 10, ada riwayat kalau 10 tu yang tadilah, yang sebelum zuhur tu kan 4, boleh buat 2. Pun sama juga fadilat dia, ataupun boleh buat 4. Maknanya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ataupun boleh buat 2 rakaat sebelum daripada zuhur. Hanya ghairu muakkad ni kira tak perlu nak buat ke? Tak boleh dibuat lah, tak dituntut. Tapi nak buat pun boleh. Dapat tapi pahala lah. Dapat pahala, tapi tak dituntut. Kalau nak jaga rawatib sungguh-sungguh dalam mazhab Syafi'i ni, seperti mana dalam hadis Ibnu Umar, semua dia nak buat ni. Dia nak buat, maka 12 rakaat tadi. Okey. 2 rakaat sebelum subuh. Ingat, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 ataupun 4 rakaat. Boleh dua-dua. Sama ada dia nak rajin, dia nak buat 4-4. Kalau rasa malas sikit, 2 rakaat sebelum zuhur. Okey. Kemudian selepas zuhur 2 rakaat. Kemudian selepas maghrib 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. Selain daripada itu tidak dituntut. Nak buat boleh, bukan kata tak boleh, dapat pahala. Tapi jaga yang ni sungguh-sungguh. Okey. Kalau musafir pula macam mana? Musafir, tadi kata Ustaz, kata tadi tak boleh mualat. Maknanya, bukan, kena mualat, maknanya kena berterusan. Kalau saya buat jamak takdim. Jamak tadi, saya solat Allah, ya, sebelum zuhur tu saya boleh buat lah. Okey. Kan, contohnya sebelum zuhur, saya nak buat 4 rakaat, bolehlah buat. Okey, kemudian habis. Kemudian saya semayang zuhur. Jamak takdim ni dengan qasar. Allahu Akbar, habis. Kemudian kejap lagi kena asar. Macam mana nak buat selepas zuhur? Betul kan? Betul. Isu kan? Selepas zuhur tu macam mana? Maka jom ke papan putih. Okey, jom kita tengok Ustaz. Tengok papan putih. Solat sunat rawatib ketika musafir sama ada jamak takdim ataupun takhir, tak kisah. Jamak takdim ke jamak takhir, inilah caranya. Kalau zuhur dan asar sama ada jamak takdim ataupun takhir, solat qabliyah zuhur dulu. Macam tadilah, solat qabliyah zuhur dulu. Sama ada 2 ataupun 4 rakaat mengikut kerajinan tuan-tuan, muslimin muslimat. Habis tu, kita solat jamak zuhur dan asar. Buat solat jamak zuhur dan asar. Yalah, sama ada jamak takdim, takhir tu tak kisah. Dah habis, yang ketiga, solat sunat ba'diyah zuhur.
Oh, lepas habis solat asar pun? Lepas habis sembahyang asar. Walaupun dah pada waktu ni, sebab kita tak buat lagi, kita nak buat ni. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Okey, 2 rakaat. Saya nak tunjuk praktikalnya macam mana. Okey, Ustaz. Okey. Kita dah sembahyang Zuhur Qabliyah ataupun Asar. Kita pun sembahyang. Saja aku solat sunat Qabliyah, Zuhur 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar, takbirlah. Okey. Kemudian kita dah rukuk, kita dah sujud, kita bagi salam. Saya nak ringkaskan ni. Kalau yang 4 tu, sambung pula. Dah habis 2, dia sambung pula 2 rakaat lagi. Ataupun dia boleh buat 4 terus. Dia boleh buat 4 terus. Tanpa tahiyat. Oh, terus 4. Tanpa tahiyat awal. Yang 4 macam ni Okey. Saya dah niat dah. Ni bayangkan rakaat yang ke pertama lah. Yang pertama. Kita dah sujud, kita dah bangun. Yang ni rakaat kedua. Okey. Ni rakaat kedua yang saya buat 4. Saya pun rukuk kan. Ni nak ringkas. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian saya sujud. Okey. Duduk di antara 2 sujud. Di rakaat kedua, saya sujud balik. Kalau solat Zuhur, dia ada tahiyat kan? Tahiyat awal. Dia ada tahiyat awal. Untuk solat sunat yang kita nak buat 4 terus tanpa tahiyat. Maknanya, sujud yang kedua ni, terus bangun. Allahu Akbar. Oh, tak payah tahiyat. Tanpa tahiyat awal. Okey, itu yang buat 4. Okey, habis. Bila kita dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi tu dah habis. Okey, kita buat jamak takdim ataupun takhir, tak ada masalah. Kita solatlah. Saja aku solat jamak tadi, kita nak buat Zuhur dengan jamak dan qasar. 2 rakaat kerana Allahu Akbar, jamak takdim ataupun takhir, tak ada masalah, kita pun solat. Habis Zuhur. Kemudian dah habis Zuhur tu, terus bangun buat asar. Kan? Solat asar dengan jamak takdim ataupun takhir, tak ada masalah. Qasar 2 rakaat kerana Allah, sembahyang. Habislah. Okey, ni bayangkan habis. Kan dah habis ni, asar tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zuhur kita tak buat lagi. Zuhur Ba'diyah tadi, yang Ba'diyah selepas Zuhur kita tak buat. Maka selepas tu kita boleh buat. Maksudnya solat sunat tadi tak buat lagi? Solat sunat tu tak buat lagi. Jangan buat di pertengahan antara solat jamak takdim ataupun takhir tadilah. Okey, jangan buat di pertengahan tu, jangan buat. Habis dah, maka bangun. Saja aku solat sunat Ba'diyah tadilah. Qabliyah dah buat dah. Ba'diyah. Yang disebut Ba'diyah mesti buat selepas daripada solat jamak Zuhur dan Asar. Selesai Zuhur dan Asar. Kalau Maghrib pula, Maghrib dan Isyak, dia sama juga. Solat jamak Maghrib dan Isyak dulu, kita buat solat jamak. Sebab, Ustaz, sebelum Maghrib, adakah kita, itu ghairul mu'akkad. Tak dituntut. Jadi kita buat yang dituntut saja. Solat jamak terus Maghrib dan Isyak. Lepas habis Maghrib dan Isyak, kita buat solat sunat Ba'diyah Maghrib. Lepas habis 2 rakaat, solat sunat Ba'diyah Isyak. Oh, macam tu. Maknanya solat jamak Maghrib dan Isyak ni buat dulu. Sebab sebelum daripada Maghrib, sebelum daripada Isyak tak dituntut. Maka solat jamak Maghrib Isyak buat dah habis selesai. Walaupun dah habis Isyak, maka kita buatlah solat sunat Ba'diyah Maghrib, barulah solat sunat Ba'diyah Isyak. Ini ketika mana orang musafir boleh snap gambar tu, boleh save kalau musafir. Inilah cara yang disebutkan oleh para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Oh, itu dia Ustaz. Banyak lagi yang akan kita bicarakan selepas ini. Para penonton sekalian, ambil gambar tu. Ustaz kata supaya kita dapat kongsikan dan dapat memberi panduan kepada kita ketika mana kita bermusafir. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan solat jamak dan juga qasar. Ustaz, kita ada satu soalan menarik daripada sahabat kita.
di Facebook bersama dengan Al-Ali Ali. Sekiranya lepas menunaikan solat Zuhur di tempat sendiri, dekat rumah lah ni, baru dapat arahan untuk bermusafir. Bolehkah mengkasarkan solat Asar setelah tiba di tempat yang dituju? Bolehkah macam tu, Ustaz? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita kena faham betul-betul soalan ni. Soalan ni soalan yang perlu difahami. Okey, contohnya kita di rumah. Kemudian kita dah solat Zuhur. Dah sembahyang Zuhur dah. Kemudian kita dapat panggilan untuk kita bermusafir. Kita pun keluarlah bermusafir. Adakah kita nak buat kejap lagi nak buat jamak takdim ke takhir? Zuhur dah buat dah. Maka ulama kata bila dah musafir maka boleh buat qasar. Zuhur jangan ulang dah buat. Maka kita buat solat Asar, sampai buat Asar tu maka kita buat Asar 2 rakaat saja. Selesai. Tanpa kita buat jamak tadi. Tu satu. Ada soalan daripada soalan ni juga yang ustaz teringat. Kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, saya nak musafir. Saya pun dapat duduk tengah duduk ni, bos telefon, awak kena pergi Perak sekarang." Kita pun kemar baju, azan Zuhur. Oh, lama. Macam mana tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uish, duk tadi azan ni, dengar azan dah masuk azan Zuhur ni. Macam mana? Adakah nak buat Zuhur di rumah? Ataupun boleh tak buat jamak qasar di rumah? Ataupun kita keluar rumah baru buat kejap lagi? Jalan dulu. Kejap lagi baru boleh buat. Ni soalan daripada Dr. HD kepada diri saya sendiri. Maka jawapannya, ulama khilaf. Ulama berbeza pandangan mengenai isu ni. Satu pandangan, ulama kata ketika mana azan Zuhur, Allahu Akbar Allah, kamu di rumah, maka kamu kena buat Zuhur tu di rumah. Itu satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kamu buat Zuhur tu di rumah sebab kamu masih berada di rumah, belum lagi musafir. Dia kata mana musafir lagi? Masih lagi di rumah. Maka buat Zuhur di rumah, itu satu pandangan. Bila dah buat Zuhur di rumah, macam tadi Asar bila dah musafir, sampai buat 2 rakaat lah Asar. Okey, ada satu lagi pandangan, dia duduk rumah, dia tak keluar lagi, azan Zuhur dah. Jadi ulama sebut dia boleh buat jamak takdim ataupun takhir kerana dia tak kira waktu masuk. Bila dia dah musafir je, dikira sebagai musafir, dia boleh buat jamak qasar. Dia nak ambil kelebihan tu, Ustaz. Dia nak ambil kelebihan tu. Maka ada 2 pilihan di sana. Ada orang tanya, "Ustaz, mana satu nak pilih Ustaz? Ustaz bagi 2 pula. Mana satu nak pilih?" Ulama kata lebih baik. Ada pandangan lebih baik kalau dah masuk Zuhur, solat ajalah Zuhur di rumah, sekiranya tidak ada keperluan untuk bersegera. Kalau bos dia pun, "Awak kena segera ni hidup dan mati ni, awak kena pergi ni, derma darah ni, saya," contohlah, dia kata kamu kena pergi. Waktu tu boleh ambil pandangan yang kedua tadi, keluar boleh buat jamak qasar walaupun dah masuk waktu. Tapi kalau sekiranya tidak ada keperluan, dah dengar azan di rumah, buat Zuhur dulu, Asar kejap lagi buat qasar saja. Sama macam yang disebutkan tadi. Macam Ustaz sebut, hidup dan mati, Ustaz. Kita nak sebut pasal abang bomba ni. Sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak, Ustaz, dalam situasi anggota bomba yang sedang bertugas memadamkan kebakaran berlarutan hingga hampir habis waktu maghrib, adakah mereka perlu qada solat maghrib kelak atau dibolehkan mereka berniat untuk jamak takhir pada waktu itu? Adakah qada lebih baik daripada jamak buat mereka? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Ada satu yang kita kena tahu tentang susunan. Disebut maqasidus syariah al-khams. Iaitu maqasid, tujuan pensyariatan yang 5. Yang daruriyat disebut, yang tidak dapat dielakkan. Iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, ni semualah yang antara 5. Menjaga keturunan, disebutkan menjaga maruah dan sebagainya. Ada 5. Baik. Bila kita sebut menjaga nyawa ni antara salah satu benda yang sangat penting. Maka kata ulama, sekiranya dia dalam keadaan darurat, macam doktor tadi. Doktor dia tengah buat operation. Dia masuk pukul 1.30. Dia buat operation jantung, kadang-kadang mengambil masa yang lama sampai maghrib ataupun sebelum daripada maghrib. Maka pada ketika itu dia boleh buat jamak takhir. Sama juga dengan abang bomba, dia baru nak solat, panggilan, ada kebakaran. Maka pada waktu itu dia nak menyelamatkan nyawa.
Dia ini semua dunia punya masalah. Akhirat kita ni, aku punya dengan Allah ni. Dia kena selamatkan nyawa. Dia kena berhenti, selamatkan. Dalam keadaan selamatkan, tiba-tiba tak habis. Api mungkin merebak besar, nak menyelamatkan nyawa, maka dia boleh buat jamak takhir. Sebab apa tadi? Kita kata jamak ni dibenarkan, satu kerana musafir, yang kedua kerana hujan yang terlalu lebat dengan syarat yang ketat, yang ketiga kerana ada keuzuran sakit dan sebagainya, yang keempat dalam keadaan darurat. Maka abang bomba, sekiranya abang polis ke askar ke, tak kiralah, sekiranya memang keperluan menjaga nyawa dan yang sangat besar, maka dia boleh buat jamak sama ada takdim ataupun takhir, bergantung kepada waktunya. Okey, baik Ustaz. Kita ada sahabat kita Hana Wancik. Mengapakah solat jamak dan kasar diperuntukkan cuma 3 hari? Bolehkah dilebihkan jumlah hari semasa musafir? Yang minta tambah ni Ustaz. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i diletakkan satu hadis Nabi SAW diambil bahawa bermusafir itu dalam keadaan 3 hari. Okey. Kalau lebih, boleh ke kita nak buat jamak qasar? Maka boleh. Perbezaan mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab lain, mazhab Syafi'i meletakkan sekiranya kita begini, kita pergi satu tempat, kita niat sehingga habis kerja. Kita tak niat 4 hari, kita tak niat 5 hari, kita tak niat 6 hari. Aku pergi nak buat kerja ni sehingga habis kerja. Maknanya dia menggantungkan niat itu pada waktu yang dia tidak ketahui. Tak tetap. Walaupun dia kata saya dah beli tiket Ustaz, dah beli tiket dah seminggu, maknanya dia nak pergi seminggu, tapi dia tak tahu, mungkin dia balik sebelum daripada seminggu, mungkin dia kena extend lepas seminggu, dia tak tahu. Sebab kan tiket kan boleh bertukar-tukar. Maka pada waktu itu, walaupun dia dah tahu, niat sahaja, niat dalam hati ni, dia kata aku nak pergi sehingga habis kerja, maknanya dia boleh extend sampai 18 hari berdasarkan hadis ketika mana Nabi pergi ke Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Sahabat kata Nabi buat jamak qasar selama qasar 18 hari. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain ni nilai ni punya ni cuma nilai tambah. Dia special sikit. Dia boleh buat jamak dan qasar selagi mana dia bermusafir. Tidak ditentukan hari. Tapi janganlah tukar mazhab. Seronok Zat. 30 hari, 40 hari, 50 hari kan. Kita dalam mazhab Syafi'i, kata para alim ulama', maka 18 hari adalah maksimum. Kalau lebih daripada tu, solat seperti biasa. Itu yang disebutkan. Dulu saya duduk, dulu kita duduk rumah mak kita dekat Lot Stark tadi Ustaz. Tapi sekarang ni kita dah duduk KL. Kan? Jadi dulu memang kita rumah kita kat Lot Stark. Jadi kita duduk di KL dan kemudian kita balik ke kampung, balik ke rumah kita dulu ni. Jadi Ustaz, kita balik ke rumah dulu kita ni, kita boleh jamak tak Ustaz? Sebab tu rumah kita juga. Bukan KL ni pun rumah kita juga. Mak pun tak mengaku rumah hang ni. Kau pada pandai ambil rumah aku ni, dia kata kan. Jadi sebenarnya rumah yang kita dah bermukim dah situ, itu memang rumah kita dah duduk di sana. Jadi kata para alim ulama', rumah mak kita, adik-beradik kita tu tak dikira sebagai rumah. Melainkan kalau rumah bini dia ada 3 bini. Contohlah. Kan ni contoh. 3 bini, ni pun rumah dia, ni pun rumah dia. Satu bini di Alostak. Satu bini di Johor. Satu bini di Kelantan. Contoh, dia duduk KL. Macam mana tu? Jadi dia pergi, ni rumah dia. Maka bila sampai dia tak boleh. Okey. Sebab tu rumah dia. Dia dah bermukim di situ juga, dan ulama' sebut dan memang ada pakaiannya dan dia duduk situ. Maka dah disebut sebagai rumah dia. Tapi kalau rumah mak dia, walaupun kita pernah duduk dan kita dah keluar, dan kita taklah duduk kat situ selama-lamanya ataupun kita tinggal di sana, tidak. Kita hanya pergi singgah dan kemudian nanti dalam satu tempoh kita akan balik. Cumanya yang ada satu lagi isu da'i, mungkin ada yang bertanya, orang yang duduk asrama. Duduk asrama. Dia kata saya duduk kat sini. Maka kata ulama', asrama dia bukan tempat, walaupun dia duduk dah lama, 7 hari, ada kadang 3 bulan, yang duduk di universiti 4 bulan, maka itu tidak disebut dah bermusafir. Bila sampai untuk keluar daripada khilaf,
sampai je di tempat itu, maka kena buat solat seperti biasa. Okey, baik Ustaz. Muhammad Faizal bin Ahmad ni ada satu soalan. Saya nak tanya bagaimana kiraan 3 hari bagi musafir termasuk hari perjalanan pergi dan pulang. Dan yang kedua, saya balik dari musafir daripada Johor terus singgah ke Shah Alam. Dalam perjalanan ke Shah Alam, lalu depan rumah saya di Kelang. Bolehkah saya buat jamak kasar sepanjang di Shah Alam? Maknanya dia balik tu Ustaz, dia dah lalu depan rumah dah. Tapi dia tak boleh buat lagi. Dia pergi Shah Alam dulu. Baik, dua soalan. Soalan yang pertama saya dah jawab di papan putih. 3 hari itu bergantung kepada hari masuk tak dikira. Esok tu baru dikira 1 hari. Contohnya dia masuk hari Isnin, Isnin tak kira. Hari Selasa dikira, Rabu dikira, Khamis dikira, Jumaat hari keluar dia lihat pada hari masuk. Kalau dia masuk pada 10 malam, keluar sebelum 10 malam. Kalau selepas daripada tu, maka dia dikira sebagai orang yang dah telah melebihi daripada 3 hari. Itu seperti di papan putih. Kalau soalan yang nombor 2 pula, mengenai tentang dia Johor, dia nak pergi ke Shah Alam. Contoh terus singgah ke Shah Alam, dalam perjalanan tu, dia lalu depan rumah. Lalu tak apa. Lalu depan rumah, lambai anak bini contohlah. Abang nak lalu ni. Driver kadang kan. Dia lalu, tak apa. Dia jangan singgah. Bila dia singgah, makan dulu, dia dah terberhenti daripada musafir. Kalau lalu kata ulama tidak jadi masalah, dia boleh buat, masih lagi boleh buat jamak dan qasar. Kerana dia tidak berhenti. Kalau dia berhenti, maknanya pergi singgah rumah dulu, pergi mandi dulu, habis dah dia disebut sebagai bermusafir. Baik Ustaz. Jadi mungkin kita nak tahu juga Ustaz, ada setengah orang kata bila kita menggunakan rukhsah yang Allah berikan kepada kita ni, macam kita ni berkira pula dengan Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada sedikit nasihat pada Ustaz, kenapa Allah bagi kita rukhsah dalam kita melakukan solat jamak dan juga kasar ni sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan Allah tahu kemampuannya. Maka Allah dah berikan dalam hadis Nabi, Allah dah berikan sedekah. Fa aqbalu sedekah. Kata Nabi, Allah dah berikan sedekah, maka terimalah sedekah Allah ni. Kenapa kita hari ni rasa tak sempurna? Tak, Allah dah bagi dan Allah suruh, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi, Allah sayang. Kalau ikut akal kita, tak tentu betul lagi. Betul. Sebab akal kita mungkin betul, mungkin salah. Tapi ikut Nabi, Nabi telah dipandukan dengan Al-Quran, dengan apa yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Jadi jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa iman kurang, pertambahkan ilmu. Dan sebab itu insya-Allah kadang-kadang praktikal ni dia kena mendalam, dia kena, insya-Allah saya juga akan buat jelajah di seluruh negara untuk praktikal yang begini, insya-Allah. Masya-Allah. Jangan lupa piala ustaz tadi Ustaz. Insya-Allah. Yang paling penting sekali, solatlah walau di mana anda berada. Baik Ustaz, kita dah berada di Aisyah. Kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa ringkas penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada pagi ini ya Allah dengan penuh keberkatan dan penuh dengan rendah diri ya Allah. Kami selaku hamba-Mu yang banyak kelemahan di dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau sajalah yang kami sembah ya Allah. Engkau lah yang maha agung, Engkau lah maha hebat ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kami jalan kebenaran-Mu, kuatkanlah hati kami, tabahkanlah hati kami, matikanlah kami di dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan hanya kepadamu ya Allah. Kami hanya meminta kepadamu ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Ada dalam kalangan kami yang berhutang, maka Engkau usahakanlah ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami untuk kami selesaikan hutang-hutang kami. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang mempunyai keaiban, tutuplah aib kami ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang berdosa, ampunkanlah ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat hidayah, berikanlah kepada kami hidayah ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, perkenankanlah hajat kami ya Allah. Sekiranya ia baik bagi kami dan Engkau redha, maka permudahkanlah segala urusan kami ya Allah.
Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan Dai Aiman yang esok akan ke Mekah ya Allah, Amin, ya bersama ahli jemaahnya dan mereka-mereka yang ingin bermusafir ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Kepada Engkau saja yang kami meminta, kepada Engkau saja kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan dan praktikal yang kita lakukan pada hari ini. Jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Rezeki kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Kita jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.